Bila jannah kata dia ada dengar bermacam-macam jenis suara yang datang, perkara itu adalah perkara yang musibah besar, ya. Selepas beberapa minggu berehat daripada media sosial, pelakon Jana Nik tampil mendedahkan dia sebenarnya menghidap penyakit bipolar. Lebih mengejutkan apabila Jana sendiri akui pernah bertindak untuk melakukan cubaan bunuh diri pada usia remaja. Mstar dapatkan pandangan Dai Fuad Mokhtar tentang bagaimana untuk menangani masalah ini mengikut kaedah Islam. Moga ia bermanfaat untuk Jannah dan kita semua. Sebenarnya isu berkenaan dengan bipolar disorder ni ataupun apa-apa masalah berkaitan dengan mental ni bukan sahaja kita sebut orang yang kerja dalam bidang profesional ni alami, tapi sebenarnya orang agama juga pernah juga dialami, apatah lagi kalau contoh daripada latar belakang keluarga yang tak baik. Sebagai contoh, Buya Hamka ni dia dibesarkan, dia sama belajar dengan banyak dengan duit-duit dia sendiri. Bahkan dia juga mengalami keadaan yang mana mak dengan ayah dia tidak bersama daripada saat dia kecil lagi. Tapi Allahu Akbar, kerana kekuatan dan kebolehan dia dalam soal dia cuba mencari jalan untuk dia macam mana nak jadi tenang balik dan macam mana dia cuba nak survive balik dalam keadaan keperitan emosi dia, mungkin kita boleh belajar dekat situ. Selain itu, kalau kita tengok Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia juga ada masalah dan penyakit berkaitan dengan pemikiran dia, mental dia dan sebagainya. Cuma ramai orang kata bila ada sakit masalah mental ni adalah sebab kelemahan iman, kan. Benda tu macam sangat perkara yang kurang untuk tepat kita letakkan sebenarnya. Pada ustaz sekarang ni, apa yang betul-betul Jana Nik perlukan adalah yang pertama, dia memerlukan seorang pendengar yang baik, dan yang kedua, dia memerlukan seseorang yang boleh memimpin kerohanian dia. Memimpin kerohanian ni bukan sekadar minta dia buat untuk dia tenangkan hati dia, bukan. Dan kita bukan suruh dia solat, bukan suruh dia baca Quran, tetapi adalah macam mana dia dapat berhentikan sekejap minda dia dan meletakkan jiwa dalam merawat menggunakan Al-Quran. So macam mana dia dapat tenangkan balik perasaan dia? Dalam Islam dulu kita ada ward psikiatrik yang dibangunkan oleh Ar-Razi, dan para ulama ni apabila dia rawat macam-macam jenis masalah-masalah berkaitan dengan bipolar disorder ni, yang mungkin juga dia datang dalam banyak sebab. Antaranya yang pertama adalah dia mungkin ada genetik, mungkin daripada ahli keturunan dia yang memang ada masalah tekanan, kemurungan, emosi dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor semasa. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, adalah mungkin dalam keadaan dia ada satu memory bank dia yang dia ada tak dapat selesai, ataupun kita panggil sebagai unfinished business. Maksudnya adalah ada masalah yang dia tak close lagi, ada masalah yang masih berlarutan sehingga telah melukakan mental dia. Sebab itu perkara pertama yang kena betul-betul diusahakan oleh kawan-kawan yang ada masalah ni, khususnya sekarang ni, adalah untuk cari sebab apa luka tu, luka pada mental itu puncanya daripada apa. Sehingga dengan itu, perkara pertama adalah berusaha untuk menenangkan, tengok bagaimana dia nak berdamai dengan takdir, sama ada takdir itu yang dia alami dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk. Dalam Islam, untuk merawat masalah-masalah berkaitan dengan mental ini, ada ayat-ayat Al-Quran yang boleh bantu kita, betul-betul boleh bantu kita. Antara cara kaedah kita untuk merawat orang yang menghadapi tekanan perasaan, sama ada skizofrenia ke, ataupun dia ada anxiety ke, depression ke, antara cara yang pertama adalah dia boleh ambil kain yang putih. Kain yang putih itu dia boleh, yang pertamanya boleh ditutupkan kepalanya. Maksudnya dia akan nampak putih je. Ataupun yang kedua ni adalah dengan diikatkan kepalanya. Kalau orang guna kaedah serban lah, ataupun kalau perempuan boleh tutup dengan selendang yang putih kepalanya itu, dan bermaksud dia betul-betul tenangkan diri dia dan dia menzikirkan dengan kalimah dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-19. Dan apa yang dimaksudkan dengan kita ini adalah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dan Allah Subhanahu wa taala ni tidak akan memeningkan kepala mereka, dan mereka ni tidak akan rusing sekalipun. Dan ayat ni kebiasaannya para alim ulama ni dia akan baca, perkara pertama adalah supaya nak keluarkan perkara yang sangat merusingkan dia, yang bebankan dia. Sehingga kan bila dah keluar isu-isu macam ni, perkara yang berat macam ni, barulah dia boleh dapat balik tahu ketenangan yang dia ada. So jangan lupa,
untuk ambil surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Allah tu nanti akan hilangkan semua jenis pening kepala yang dia alami ni, dan insya-Allah Allah Taala tu akan berikan kepada dia keberkahan lah. Dan yang paling penting ni untuk kita semua, sebab benda macam ni adalah benda yang real, bukan main-main dan bukan hanya untuk sekadar kita sembang-sembang je. Mungkin kerana jadual kerja jana yang terlalu sibuk menyebabkan dia kurang sangat masa untuk uruskan emosi dia sendiri, mental dia sendiri. Tetapi dia ada masalah yang belum diselesaikan. That's why saya cadangkan supaya jana ada masa rehat yang betul-betul rehat. Dia boleh tutup semua apa-apa perhubungan dia dan fokuskan diri dia untuk tenang, relaxkan diri dia untuk mungkin makan ubat baik-baik dan juga dapatkan pimpinan kerohanian yang sangat baik. Sebab itulah yang dia perlukan sekarang ini. Dan pastinya dia perlukan doa kita. Ingat sebab bunuh diri ni bukanlah satu perkara yang mudah. Bila jana kata dia ada dengar bermacam-macam jenis suara yang datang terhadap pemikiran dia, perkara itu adalah perkara yang musibah besar terhadap mental kita. Perkara ni besar, termasuk seperti mana skizofrenia, ada macam-macam karakter. That's why kadang-kadang kita nampak dia terlalu agresif. Sebab itu waktu itu dia tengah mania ataupun hypomania, waktu itu dia terlalu agresif, dia akan cakap banyak, excited gila. Lepas itu satu masa dia akan terlalu depresif dan dia terlalu akan ada masalah. Oleh kerana itu, apa pun masalah dia, perkara pertama adalah berhenti sekejap daripada menghadapi yang banyak kesibukan ni, keluar sekejap daripada masalah tersebut dan cuba cari pimpinan wahyu untuk dapatkan balik track tu balik. It's okay. Sebab perkara macam ni dah ramai orang lalui, termasuk orang soleh dan termasuk juga orang yang disebut mungkin dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua lalui. Kasta masyarakat, kasta agama macam mana sekalipun dia lalui. Cuma perkara penting adalah membawa diri dia kembali ke dalam track kehidupan dan bawakan kembali kepada berdamai dengan setiap takdir yang dilalui dalam kehidupan.